Firman Allah, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ni ayat yang orang menyaga duk gantung di kedai. Kan? Ayat yang orang menyaga duk gantung di kedai atas kepercayaan masing-masing. Atas kepercayaan masing-masing. Ada yang tak tahu kepala ekor apa, buka kedai pergi cari ayat ni. Pasal apa? Depa kata ini ayat 1000 dinar. Ambil 40 di tempat cantiknya belakang cashier dia tu berubah. Berdebak ke lah. Pasal apa? Ada pula satu orang kerja cari makan, main nak beritahu tak mana ni. Masuk main kiam tangan belakang tengok. Tanya pula ni cashier duduk tahu lah. Tunjuk cashier tahu tu, abuh tu belakang tu. Dengan kepercayaan dia percaya kata apa? Kata ini ayat boleh jadi penangkal, boleh jadi pelarih, boleh jadi tarik orang main ke kedai. Ni ayat ni, cuba kita tengok apa cerita bertiup-tiup dengan ayat ni. Adakah kena-mengena dengan menyaga? Firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang takut kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, nescaya menjadi Allah baginya kelepasan, yakni jalan keluar daripada kesusahan dunia dan akhirat. Ayat ni nak cerita yang tu. Dia nak bagi tahu kata siapa yang betul-betul percaya kepada Allah, kalau dia ada problem, Tuhan akan tunjuk jalan keluar daripada problem tu. Dia bawa mai dalam tafsir Ibnu Katsir, dia bawa mai satu cerita. Dalam sebuah hadis cerita tentang satu orang sahabat yang bernama Malik Al-Ashja'i. Malik Al-Ashja'i, dia ni anak dia nama Auf. Anak dia nama Auf, anak dia ditawan oleh musyrikin Makkah. Jadi bapa dia Malik bin Al-Ashja'i ni sedihlah. Anak kena tawan dengan musuh. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Malik kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku susah hati mengenangkan anak aku Auf duk ada dalam tawanan musyrikin Makkah. Nabi kata apa dekat bapa ni, dekat Malik bin Al-Ashja'i ni? Nabi kata apa kat dia? Nabi kata banyakkan sebut la haula wala quwwata illa billah. Kita baca panjang tadi ni, mukadimah tadi. Nabi pesan kat dia banyak tu je. Dia mai jumpa Nabi, beritahu anak dia kena tawan dengan musuh, duk ada dalam tawanan tu. Dia serabut perut, dia susah hati, takut ni apa jadi dekat anak dia. Dan mai jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, tolong saya. Dia kata, saya serabut ni duk fikir anak duk dalam tawanan musuh ni, macam mana nak buat? Nabi kata dekat dia, Malik, banyakkan bersabar dan banyakkan sebut la haula wala quwwata illa billah. Duk saja-saja sebut, duk saja-saja sebut la haula wala quwwata illa billah. Dalam hadis cerita, pada masa tu anak dia yang kata Auf ni duk ada dalam tawanan musuh, diikat tangan ke belakang dengan tali yang dibuat daripada kulit. Tali kulit ni cerita dia tak putih ya. Ikat dengan tali yang dibuat daripada kulit. Di sini bapa duk la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Duk ulang sebut yang tu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, terongkai tadi tu. Ini diceritakan di dalam hadis, dibawakan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Terongkai tali tu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Anak dia Auf terlepas. Sudahlah terongkai tali dengan tiba-tiba keluar daripada tempat tahanan tu, ada pula satu kenderaan unta macam duk tunggu dia. Benda ni tuan-tuan, kalau Allah dia nak tolong ni, ya Allahu akbar. Benda pelik dan sangat ajaib boleh jadi. Dia keluar, tiba-tiba terongkai, keluar, ada satu kenderaan, satu unta duk tunggu depan pintu tu. Dia pun lompat naik atas unta tu, terus pecut unta tu, nak balik ke rumah mak bapak dia. Dalam tafsir Ibnu Katsir kata, on the way nak balik tu, jumpa pula kambing-kambing peliharaan musyrikin ni. Dia kata, alah, yung kambing tu sekali bawa balik. La haula wala quwwata illa billah ni yang kata la haula wala quwwata illa billah ni. Dia iung dengan kambing-kambing tu sekali bawa balik pergi rumah mak dengan ayah dia. Mak ayah dia terkejut tengok dia balik dah sepasal. Terkejut balik dengan unta sepasal. Ni apa dengan kambing-kambing ni? Hang bukan kata kena tawan kan, hang pergi duk jadi saudagar kambing apa? Dia kata,
dia kena tawan. Tak tahu tiba-tiba tali yang ikat dia terlepas, cuma tak ada rambut cabai aja tangan dia. Dia pun dia kata tak balik, jumpa pula kambing buat-buat ni, dia kata saya halau bawa balik sekali. Pak dia Tanti Sahlum, bab ni kena ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak dia kata Tisat, hanya duk seronok dengan kambing ni. Ni cerita unta pun orang punya, kambing pun orang punya. Nanti Tisat, pak dia kata jom pergi jumpa Nabi. Bila pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dekat dia dengan pak dia duduk ada depan, Nabi kata hak mana bawa balik ni semua kambing ni. Nabi kata semua milik hang punya. Nabi kata. Pasal apa tuan-tuan? Pasal harta kepunyaan kafir harbi. Halal untuk kita ambil. Kafir harbi, kafir yang boleh diperangi. Dia perang dengan orang Islam, dia tawan orang Islam. Kalau berlaku perang dengan dia, harta dia kita rampas jadi ghanimah, kita bahagi sama kita. Sebab dia kafir harbi. Semua kambing ni hak hang punya. Nabi kata penyih marisin. Dapat pula lagi kambing main ni. Kemudian dalam riwayat Jarir, dia kata turun ayat yang kita baca ni. Turun ayat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tunjuk jalan keluar. Jalan keluar dia apa dia? Terongkai tali, kenderaan duk ada depan pintu, itu jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah bagi rezeki kepada dia daripada satu benda yang tak sangka. Kambing ni. Kambing ni dia pun tak ada cadang pun, tak tertengok duk halau balik sekali. Satu rezeki yang tidak disangka-sangka. Tak ada kena mengena pun dengan kedai nasi kandang apa-apa. Kan? Ni cerita yang berlaku seperti yang dicatatkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang serah hati kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ialah yakni Allah yang memadakan sekalian kerjanya. Tu dia. Allah Subhanahu wa taala beritahu apa? Siapa bertawakal kepada dia, fa huwa hasbuh. Allah cukup, tak payah fikir hal lain. Tentang baca cerita saudara Aflin Syauqi pergi ke Gaza, dia ikut rombongan pergi ke Gaza. Dia pergi sana. Dia satu pak lawak di Malaysia ni. Satu pelakon, kira dia ambil watak komedi pak lawak. Siapa akan ajak dia, jom pergi, dia pun seronok saja nak tengok, nak cari satu pengalaman baru dalam hidup dia. Dia pun pengarah filem, kuat ada satu dua benda boleh bawa balik masuk dalam filem dia, pergi. Bila dia pergi sana, satu kejutan dalam hidup dia. Dia kata yang dia paling tak faham, dia boleh bercakap sambil menangis. Yang dia tak faham, dia kata keadaan orang Islam di Palestin, di Gaza ni, dengan bom duk meletup kiri kanan, saat lagi dengar mak mati, ayah mati, saat lagi dengar abang putih tangan, putih kaki dan sebagainya. Bila jumpa mereka boleh tunjuk muka ceria, dan mereka boleh kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Aflin Syauqi kata, benda ni sangat menyentuh hati saya. Keadaan mereka yang macam tu, dengan huru-hara, dengan kematian duk ada di sana sini, dengan sebarang ketidaktentuan boleh duk jadi, mereka boleh jawab hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup kepada kami Allah, dan dialah sebaik-baik pelindung bagi kami. Bulat hati mereka bergantung dan percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aflin Syauqi menangis cerita benda ni. Macam mana keadaan dia tengok, macam mana respon mereka kepada dia di sana, wallahu alam, tak tahu. Tapi benda tu boleh jadi keluar yang mata dia. Ni yang kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang ayat kita baca ni, Tuhan kata wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Hasbunallah, hasbuh. Maksud dia apa? Siapa yang bertawakal kepada Allah sepenuh hati, cukup Allah bagi dia. Dia tak ada gundah gulana, dia tak ada susah, dia tak ada nak jadi raplah. Pasal apa? Bagi dia Allah sudah cukup. Dia tidak perlu lain lagi. Bagi dia Allah sudah cukup. Penuh apa yang dia nak dalam hati dia. Kekosongan hati dia boleh diisi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia.
Kita ni tak experience benda tu. Kita dengar saja dia tak sampai tau. Kita habang tu tak sampai. Tapi bagi orang yang pi dan experience benda ni, dia faham. Beberapa ungkapan kata-kata dalam Quran, dalam hadis yang kita terang macam mana pun orang tak boleh faham, melainkan orang tu pergi ambil pengalaman sendiri, dia faham. Maka Allah Subhanahu wa taala kata, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan siapa serah hati dia kepada Allah, maka Allah itu memadai bagi dia. Tanya pula ni cashier di tahu lah. Tunjuk cashier tahu tu, abu tu belakang tu. Dengan kepercayaan dia percaya kata apa? Kata ini ayat boleh jadi penangkal, boleh jadi pelarih, boleh jadi tarik orang main ke kedai. Ni ayat ni, cuba kita tengok apa cerita betul-betul dengan ayat ni. Adakah kena-mengena dengan menjaga? Firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang takut kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, nescaya dengan musuh dia ada dalam tawanan tu, dia serabut perut, dia susah hati, takut ni apa jadi dekat anak dia. Dan mai jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, tolong Ustaz. Dia kata, saya serabut ni duk fikir anak duk dalam tawanan musuh ni, macam mana nak buat? Nabi kata dekat dia, Malik, banyakkan bersabar dan banyakkan sebut la haula wala quwwata illa billah. Duk saja sebut, duk saja sebut la haula wala quwwata illa billah. Dalam hadis cerita, pada masa tu anak dia yang kata Auf ni duk ada dalam tawanan musuh, diikat tangan ke belakang dengan tali yang dibuat daripada kulit. Firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ni ayat yang orang menyaga duk gantung di kedai. Dan ayat yang orang menyaga duk gantung di kedai atas kepercayaan masing-masing. Atas kepercayaan masing-masing. Ada yang tak tahu kepala ekor apa, buka kedai pergi cari ayat ni. Pasal apa? Mereka kata ini ayat 1000 dinar. Ambil pak bubuh di dinding tempat cantiknya, belakang cashier dia tu bubuh berdebak ke lah. Pasal apa? Ada pula satu orang kerja cari makan, main nak beritahu tak mana ni. Masuk main kiam tangan belakang tengok. Jadi bapa dia Malik bin Al-Ashja'i ni sedihlah. Anak kena tawan dengan musuh. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Malik kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku susah hati mengenangkan anak aku Auf duk ada dalam tawanan musyrikin Makkah. Nabi kata apa dekat bapa ni, dekat Malik bin Al-Ashja'i ni? Nabi kata apa kat dia? Nabi kata, banyakkan sebut la haula wala quwwata illa billah. Kita baca panjang tadi ni, mukadimah tadi. Nabi pesan kat dia banyak tu je. Dia mai jumpa Nabi, beritahu anak dia kena tawan. Jadi Allah baginya kelepasan, yakni jalan keluar daripada kesusahan dunia dan akhirat. Ayat ni nak cerita yang tu. Dia nak beritahu kata, siapa yang betul-betul percaya kepada Allah, kalau dia ada problem, Tuhan akan tunjuk jalan keluar daripada problem tu. Dia buat mai dalam tafsir Ibnu Katsir, dia buat mai satu cerita. Dalam sebuah hadis cerita tentang satu orang sahabat yang bernama Malik Al-Ashja'i. Malik Al-Ashja'i, dia ni anak dia nama Auf. Anak dia nama Auf, anak dia ditawan oleh musyrikin Makkah.